Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan lipat waktunya pada siang hari ini kita diberikan keizinan bersama-sama hadir lebih awal, bersama-sama kita mengambil ruang beriktikaf dalam rumah Allah pada siang hari ini. Dan sambil itu sama-sama kita saling mengingatkan di antara satu sama lain untuk kita memperbaiki kehidupan kita di akhir zaman ini, terutamanya bagi kita mempertingkatkan amal ibadah kita hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita masih lagi berada pada bulan kemerdekaan. Tak lama lagi, kurang dalam 6 hari lagi kita akan menyambut bulan kemerdekaan. Yang mana kebiasaannya bulan kemerdekaan bila kita ingat akan naik gembira, kita akan ingat laungan merdeka, kita akan ingat tentang sejarah kemerdekaan kita dibebaskan daripada penjajah. Namun di sebalik itu, ada kalanya kita anggap ia sebagai suatu sambutan yang biasa-biasa, tanpa ada dalam diri kita satu perasaan untuk kita menikmati kemerdekaan tersebut, menghayati kemerdekaan tersebut yang mana telah diusahakan oleh para pejuang kemerdekaan terlebih dahulu sebelum ini dalam keadaan jerih payah yang mereka lakukan, pengorbanan yang mereka lakukan. Lantas kita anggap kemerdekaan yang kita sambut pada 31 hari bulan nanti sebagai satu cuti umum sebenarnya. Dan kita jarang mengambil iktibar daripada apa yang telah kita nikmati selama ini. Jadi menurut kembali di akhir zaman ini bagaimana kita lihat satu kisah bagi Nabi SAW di saat mana dalam peperangan Khandaq pada tahun 5 Hijrah. Sewaktu itu tentera Islam yang boleh keluar untuk berjuang hanya sekitar 3,000 orang akan menentang musuh-musuh Islam sebanyak 10,000 orang, 3 kali ganda jumlah mereka. Tak kala mana berlaku peristiwa tersebut, salah seorang daripada sahabat iaitu Salman Al-Farisi memberikan sarannya. Berkata kepada baginda Nabi SAW, wahai baginda Nabi SAW, kami di Parsi bila mana kami menghadapi peperangan dalam keadaan tentera yang tak mencukupi, kami akan bina ataupun kami akan gana Farid mengelilingi kota sebagai benteng perlahan. Jadi cadangan tersebut dipersetujui, lantas mereka pun bersama-sama mengorek atau menggali lubang di sekeliling kota pada waktu itu. Dan dalam peristiwa tersebut baginda Nabi SAW ada sebuah batu yang terlalu besar yang bila mana digali nak dihancurkan tak boleh hancur. Jadi pada saat itu mereka bertemu dengan baginda Nabi SAW menyatakan bahawa terdapat sebuah batu yang terlalu besar yang tak boleh nak diangkat, tak boleh nak dihancurkan. Lantas baginda Nabi SAW pergi ke tempat batu tersebut, mengambil dan kita kata sekarang ini mungkin berlantan ataupun mungkin tapak ataupun baji dan sebagainya lah. Baginda Nabi SAW mengangkat dan juga menghantam batu tersebut untuk kali yang pertama dan melakukan lafaz yang begitu kuat, takbir yang cukup kuat. Bila dihentam sekali, Allahu Akbar. Kemudian dihentam kali yang kedua juga dengan lawan takbir yang kuat, Allahu Akbar. Dan kali yang ketiga sekali lagi baginda Nabi SAW melafazkan lafaz takbir yang sama dengan begitu kuat dan juga begitu bersemangat. Jadi para sahabat tertanya-tanya, kenapa? Kalau orang lihat baginda Nabi SAW melihat sesuatu peristiwa atau sesuatu perkara yang besar yang akan berlaku. Bila ditanyakan kepada baginda Nabi SAW, lantas dijawab oleh baginda Nabi SAW. Apa kata baginda Nabi SAW? Baginda Nabi menjawab, pada hentaman yang pertama, tak kala mana orang lain melihat hanya percikan api, dan nampak bila batu ni bila kita hentam dengan benda yang dengan besi yang keras, dia akan mengeluarkan api. Hentaman yang pertama baginda Nabi SAW menyatakan kepada para sahabat, aku lihat pada hentaman yang pertama, tak kala mana aku untuk menghancurkan batu tersebut, aku lihat kota Rom jatuh ke tangan umat Islam.
Untuk kali yang kedua aku melihat kota Parsi pula jatuh ke tangan orang Islam. Dan untuk kali yang ketiga aku melihat kota Sana'a yang Yaman jatuh ke tangan orang Islam. Bukan peristiwa tersebut yang ingin saya kongsikan, tetapi apa yang ingin saya kongsikan apa? Bagaimana para sahabat pada waktu itu mereka mendengar sesuatu yang keluar dari mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas mereka mengimani setiap kata-kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan setakat berdiam diri, berkata akan jatuhnya kota Parsi dan juga akan jatuhnya kota Yaman. Mereka tak terdiam diri, tetapi mereka beriman dan mereka berusaha menjadi seorang daripada mereka yang terlibat dalam menjatuhkan kota-kota ini, menambah kota-kota ini. Mereka berusaha dengan sebaik mungkin untuk merealisasikan apa yang telah dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata benar apa yang dinyatakan setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 Hijrah. Pada tahun yang ke-12 Hijrah, kota Sana'a tumbang kepada orang Islam. Pada tahun 14 Hijrah, kota Parsi pula jatuh kepada orang Islam. Dan pada tahun ke-17 Hijrah, kota Rom mula tumbang satu persatu ke tangan orang Islam. Walaupun pada waktu itu kota Konstantinopel belum lagi tumbang, tetapi mereka berusaha, bukan setakat mereka yang ada pada waktu itu merealisasikan usaha tersebut, tetapi turun kepada anak mereka, setelah itu turun kepada cucu mereka, berusaha untuk melaksanakan apa yang dikatakan sebagai kota-kota ini akan tumbang ke tangan orang Islam. Jadi sekarang ini kita sering diperdengarkan tentang kata-kata sebuah hadis Nabi SAW yang mana mampu menyatakan bahawa akhir zaman nanti akan bangkitnya Islam bermula daripada belah timur itu sebelah mana? Sebab pada waktu itu hadis itu dinyatakan disabdakan di Madinah. Jadi Madinah di mana adalah belah timur itu sama ada mungkin India, mungkin Pakistan, mungkin Jepun, maupun di tanah air kita yang di Nusantara itu. Tetapi kita mendengar dan belum tentu kita berusaha untuk merealisasikan. Bukan kita kata nak perlu angkat senjata. Tak, maksudnya apa dia? Bila mana kita mendengar sesuatu berita seperti ini, sepatutnya kita mengambil contoh dan juga ibrah daripada apa yang dilakukan oleh para sahabat. Kita nak menentang musuh Islam dalam keadaan yang bagaimana? Ilmu kita bagaimana? Akidah kita bagaimana? Dan kecintaan kita kepada rumah Allah bagaimana? Alhamdulillah pada malam tadi dalam syurah aku ada satu cadangan yang saya rasa saya perlu nyatakan. Apa dia cadangan? Alhamdulillah seorang jemaah menyampaikan cadangan supaya pihak masjid membuat satu pemantauan berapa di kalangan ahli karya yang hadir untuk solat berjemaah 5 waktu di masjid di Surau. Jadi soalan itu, cadangan itu memang satu perkara yang cukup perlu untuk kita fikirkan bersama. Bukan setakat pihak pengurusan masjid, pihak pengurusan surau yang perlu memikirkan perkara ini, tetapi kita semua sebagai seorang ayah, sebagai ketua keluarga, sama-samalah kita mengajak anak-anak kita, terutamanya anak-anak lelaki, untuk hadir solat berjemaah di masjid dan juga di surau. Tak cukup sekadar kita mengajak mereka, yang paling penting diri kita terlebih dahulu kita bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali di surau atau di masjid. Sebagai anggota masyarakat, kita ajak kejiranan kita sama-sama hadir ke rumah Allah. Sebagai seorang sahabat, kita jadikan sahabat-sahabat kita yang lain, kita ajak mereka datang ke rumah Allah. Ini tanggungjawab kita semua, bukan tanggungjawab hanya terletak pada pihak PJJ, pegawai dan sebagainya. Ini suatu cabaran untuk kita merealisasikan apa yang dikatakan Islam itu akan bangkit daripada timur. Salah satu daripada usaha kita. Cukuplah selama ini kita ditipu dengan penjajahan, kita ditipu dengan sejarah yang menipu kita. Dan kita semua tahu bahawa sejarah itu ditulis oleh mereka yang menang dalam peperangan. Mereka mengubah fakta-fakta sejarah yang betul supaya apa? Kalau di tanah air kita, di Nusantara kita ini, supaya mereka nak kita ni sebagai orang Islam, sebagai orang Melayu khususnya, mereka doktrinkan dalam kepala kita apa yang selalu kita dengar, orang Melayu ini lemah, orang Melayu ini malas, orang Melayu ini tak akan
ke mana-mana pun. Begitulah yang selalu kita dengar. Tetapi kita dengar dan kita tak ambil apa-apa tindakan. Sedangkan kita tahu bahawa pada suatu ketika dahulu umat Melayu kita ini di Nusantara kita ini khususnya adalah sebuah bangsa yang mempunyai peradaban yang cukup tinggi. Bagaimana orang-orang penjajah ini membawa 13 manuskrip ataupun minta maaf pihak penjajah ini membawa 2 buah kapal yang berisi berbagai buku-buku sejarah, kitab-kitab peradaban orang Melayu, termasuklah kitab perundangan orang Melayu yang dibawa keluar melalui 2 buah kapal Florida. Kita belajar apa dia? Kapal Florida ini tenggelam di lautan. Sebenarnya mereka dah tahu dah khazanah kita ke tempat mereka. Kan? Di Saint Petersburg dijumpai 13 manuskrip Melayu yang tiada di mana-mana tempat dan hatta di negara itu. Dan 13 manuskrip ini antara lain mengandungi undang-undang bangsa Melayu yang ada sebanyak lebih daripada 100 buku surat ditulis dalam tulisan Melayu. Yang dikatakan tulisan Melayu ini adalah tulisan aksara dalam bentuk seperti tulisan orang planet, tetapi sebutannya sebutan bahasa Melayu. Kita pun tak tahu. Tetapi di Saint Petersburg ada. Inilah kerja musuh-musuh Islam yang mana mereka ini sewaktu tewas dalam peperangan salib. Mereka tak berjaya untuk menawan orang-orang Melayu ini dari segi akidah, dan orang Islam ini nak ditawan dari segi sudut akidah ni payah. Sebab orang Islam telah ditanamkan di dalam diri kita bahawa kita lebih sayangkan akhirat daripada kita sayangkan dunia pada asal. Tetapi kita lihat mereka ini mengkaji, mereka menubuhkan grup-grup orientalis, termasuk yang ditubuhkan khas satu grup orientalis di universiti di Moskow, yang mana mereka ini menubuhkan satu jawatan kuasa ataupun satu AJK orientalis yang khusus mengkaji berkaitan dengan orang Melayu Nusantara termasuk di negara itu. Mereka mengkaji bukan sekedar mengkaji saja, malahan mereka melakukan perkara-perkara yang kita sendiri tak mampu nak fikir. Mereka betul-betul meletakkan diri mereka sebagai orang Melayu. Mereka ada nama sebagaimana nama kita sebagai orang Melayu. Mereka mengkaji apa kelemahan orang Melayu, apa kelebihan orang Melayu, dan mereka juga bertutur dalam bahasa Melayu sebagaimana kita bertuturkan sekarang. Mereka kaji sungguh. Tapi mereka mengkaji bukan tujuan untuk mencari kelebihan kita, tetapi mereka nak menewaskan kita, nak menjajah kita melalui penjajahan baru. Semua kita tahu kan? Penjajahan mereka ini kita lihat sekarang ini melalui hiburan, terutamanya di baru-baru ini hiburan konsert yang dilakukan pada hari Khamis malam Jumaat. Punya ramai orang pergi konsert tersebut kan, pada hari Khamis malam Jumaat. Bila ada para asatizah yang menegur kenapa benarkan anak-anak untuk pergi ke konsert tersebut, jawapan ibu bapa apa dia? Ustazah, kenapa nak sibuk? Anak kami pergi tengok konsert tak guna duit ustazah. Allah. Sampai tahap ini. Dan sampai tahap itu kita perlu risau, kita perlu rasa ini suatu ancaman yang cukup besar kepada kita untuk akhir zaman. Ya. Kita tahu macam-macam ancaman yang berlaku pada negara jiran kita kan. Sebelum ini saya kongsikan di Singapura diberikan kebenaran lelaki bersama dengan lelaki melakukan hubungan sejenis. Undang-undang yang melarang mereka melakukan hubungan sejenis telah ditanda-tangani. Nak melakukan hubungan sejenis silakan. Di Singapura tak ada masalah. Tak jauh seberang dia dengan negara kita kan. Melalui tambak dulu sampai kita masih lagi lepa. Kita masih lagi rasa nak sambung merdeka pun tak ada apa. Cukuplah Ustaz, pasang bendera cukuplah kan. Tapi kita tak mengkaji dengan sebaik-baiknya. Kita tak cuba berusaha untuk berubah kan. Kita tak berusaha untuk berubah, mencari sesuatu kelebihan yang ada pada umat Islam, pada orang lain sebenarnya. Terlalu banyak kelebihan yang ada pada diri kita. Kalau kita mengaji sedikit tentang sejarah tanah air itu kan, bagaimana orang-orang barat berada di sini kan, orang-orang Spanyol, orang-orang British, Portugis dan sebagainya menakluki Nusantara dengan tumbang yang serang di Mekah. 3 serang di Mekah tumbang, iaitu Aceh, Patani dan juga Kelantan.
Begitu juga dengan Filipina. Selama ini kita ingat Filipina ini bukan negara Islam. Sebenarnya asalnya Filipina itu kan, Manila itu sendiri berasal daripada perkataan fi amanillah, kan, fi amanillah. Asal perkataan kota Manila, kan. Negara Filipina itu asal daripada apa yang setelah mereka berjaya untuk menakluki Filipina, mereka mengubah nama kepada Filipina berasal daripada nama Raja Philip. Raja Philip diambil namanya kemudian diabadikan sebagai sebuah negara Filipina. Kita lihat bagaimana orang Sepanyol ini setelah mereka menawar Filipina, pada waktu itu Filipina di bawah Sultan Sulaiman yang syahid di tangan orang-orang Sepanyol. Mereka cuba turun untuk menjajah Pulau Brunei, tetapi Sultan Saiful Rijal dan juga Bentara Saka berjaya menghalang mereka. Ini usaha yang mereka lakukan. Jadi mereka nampak orang-orang musuh-musuh Islam ini nampak orang Islam kalau kata nak diperangi melalui senjata agak susah. Jadi mereka menjajah kita melalui kajian yang dilakukan, dikaji adat kita, dikaji budaya kita, dikaji dari segi kehidupan kita. Itu yang mereka masuk secara senyap-senyap dalam keadaan kita tak perasan, kan? Dalam keadaan kita tak perasan. Baru-baru ini ada seorang sahabat share satu cerita kata. Nampak cerita disiap dengan dia punya sari kata dalam bahasa Melayu. Kata kita pun tak menjawab. Kata yang anak kita tengok di media sosial, di Facebook, di Instagram, di YouTube dan sebagainya. Saya tengok apa yang salah di dalam kata. Rupanya di situ ada satu video pendek, kata pendek. Tetapi saya sempat tengok dalam kata itu seorang perempuan dengan seorang perempuan itu seorang lelaki. Yang perempuan yang kata kepada kawan dia, sebenarnya saya dah lama suka dengan awak. Perempuan berkata kepada itu. Perempuan seorang ini jawab, saya sebenarnya lama juga tunggu awak menyatakan perkara yang sama. Nampak mereka cuba melalui kata kepada anak kita bahawa LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender ini suatu perkara yang tidak salah. Jadi perhatian, walaupun anak kita tengok kartun, tibalah kita tengok apa isi kandungan kartun tersebut. Budak sekarang kan kita sebagai ikhwan pun akhir zaman yang kita, kalau anak menangis, anak bising, pagi telefon, kan, senyaplah dia, kan. Tapi kena berhati-hati, bukan salah nak bagi anak tengok, bukan kata salah 100%. Tetapi perlu untuk kita berhati-hati dalam memilih ibu dan untuk anak-anak kita. Jadi itu akhirnya sama-sama kita sebagai seorang umat Islam akhir zaman ini yang hidup di tanah Melayu ini, kita jadikan diri kita sebagai seorang yang mampu untuk mengubah keadaan bermula daripada diri kita. Kan bermula daripada diri kita, buangkan sikap aku atau kau. Kadang-kadang akhir zaman ini tak perlu di luar, di kampung kita sendiri kadang-kadang wujud satu sentimen yang tak berapa cantik, yang tak berapa mulia, kan? Kalau orang datang, aku orang tempatan, minta maaf kalau kata saya kata mungkin akan ada terasa kecil hati. Pada saya, bagaimana kita duduk di kampung dalam kebun ini, kita letakkan diri kita sebagai seorang penduduk kampung dalam kebun. Kita perlu bersatu pada tak perlu nak mengasing-asingkan program di taman taman saja, program kampung saja, tak perlu. Yang perlu adalah kita letakkan diri kita penduduk di kampung dalam kebun ini bersatu padu. Sebagai seorang rakyat Islam, kita pertahankan Islam itu dengan sebaik mungkin. InsyaAllah kita jadikan masjid dan juga surau sebagai tempat penyayangan kita. Jadi kita ibarat pada rumah Allah ini, tak kira masjid atau surau, sama-sama kita menjadi insan yang datang mengibaratkannya, insyaAllah. Jadi sebelum saya tambahkan sedikit maklumat berkaitan dengan sambutan Hari Kemerdekaan yang dikongsikan oleh sahabat-sahabat daripada JK Bikers, minta untuk kami maklumkan kepada sahabat-sahabat, iaitu satu program jemputan peradaban berkeli sempena Hari Kebangsaan 2022 pada tarikh 31 Ogos 2022 7.30 pagi di sekolah, di tapak parking Sekolah Rendah Agama Blok A Jalan Kebun, dan mula berharap 8.30 pagi melibatkan motosikal, kenderaan lori dan juga sebagainya, yang mana tujuannya adalah lebih kepada untuk kita bersatu padu, mengeratkan silaturahim dan kita menzahirkan kemeriahan merdeka yang kita
melalui kerjasama yang dilakukan. Jadi kepada seluruh jemaah yang mungkin berkelapangan bolehlah hadir dalam program tersebut. Salah satu dari cara kita untuk para pakar itu atau juga silaturahmi sesama kita di samping kita merasai dan menghayati kemerdekaan, dan juga mungkin akan ada lagi program-program lain yang akan dilakukan, dan mereka ini akan melalui keseluruhan laluan terutamanya daripada kampung hukum sehinggalah kepada keseluruhan kampung yang kedua, insyaAllah. Jadi pada hari tersebut kalau kita dah nampak konvoi ini, kita berikanlah sokongan kepada mereka, insyaAllah kita nyatakan satu paduan kita di dalam kita menyambut kemerdekaan, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.